Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini insyaAllah kita akan belajar tajuk baru ya. Sebelum ni 3 minggu ya kita belajar tajuk syair jahili ya, satu tajuk yang agak panjang. Hari ini kita belajar tajuk baru iaitu Al-Mu'allaqatus Sab'i. Iaitu maksudnya ialah 7 mu'allaqat. Mu'allaqat yang 7 ataupun 7 mu'allaqat. Jadi maksudkan dengan mu'allaqat ni apa? Kita tengok ta'arif dia. Nampak situ ta'arifuha, ta'arifnya. Mu'allaqat tu ialah merujuk kepada hiya qasaidu mutawwalah. Merupakan merujuk kepada qasidah yang panjang, mutawwalah, yang panjang. Istajadahal arabu, yang dihasilkan oleh orang Arab, wa'ujibu biha, dan dikagumi, bijaudati uslubiha, jadi ianya dikagumi dengan kehalusan gaya bahasanya, wahia tu'abbiru ta'biran, kita tengok di bawah dia, daqiqan, dan mu'allaqat itu merupakan kasidah yang tu'abbiru ta'biran, yang menggambarkan dengan satu gambaran yang ta'biran daqiqan, satu gambaran yang betul-betul detail, detail ambi'atihim al-ijtima'iyah, tentang suasana kehidupan masyarakat mereka Arab itulah, tentang kehidupan masyarakat mereka, wa tabi'iyah, sikap mereka, wa diniyah, agama yang mereka anuti, wa tatarawahul qasidah, dan mu'allaqat ini mengandungi qasidah yang disebut sebagai mu'allaqat yang ada 7 ini, tatarawahu, mengandungi mabaina arba'ah wa sittuna baitan, antara 64 rangkap hingga wa mi'ah wa 15 baitan, sehinggalah 115 rangkap. Jadi itu dikatakan bahawa mu'allaqat ini merupakan satu qasidah, satu syair yang panjang, yang mengandungi lebih kurang antara 64 hingga 115 rangkap, jadi panjanglah, Kalau syair yang biasa mungkin sampai 40 rangkap, 50 rangkap, tapi mu'allaqat ini panjang, kebanyakannya mencapai 100 rangkap. Itu dari sudut ta'arifnya, cuma ada 7, dikatakan 7 sahaja qasidah yang disebut ataupun syair yang disebut sebagai mu'allaqat yang mendapat tempatnya ataupun diiktiraflah kehebatannya oleh masyarakat Arab jahili dahulu. Kita tengok pula subtajuk yang kedua, apa dia? Ra'al mu'arrahina fi sababi tasmiyatiha, bil mu'allaqat, kalau boleh kamu tulis sikit dekat sini, tasmiyatuha bil mu'allaqat, dinamakan sebagai mu'allaqat. Ini dia tertinggal satu perkataan, perkataan al-mu'allaqat itulah yang kamu tulis saja, Ustazah tak boleh tulis kat sini, tak muat. Jadi dia kata ada beberapa pendapatnya sejarawan, kenapa dinamakan mu'allaqat. Jadi kita tengok pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama, yang nombor 1. Annaha kutibat bima'iz zahabi, kerana mu'allaqat itu ditulis bima'iz zahab, dengan tinta emas, wa uliqat bi astaril Ka'bah, dan ianya digantung, uliqat, digantung bi astaril Ka'bah, di kelambu Ka'bah. Jadi ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa dinamakan mu'allaqat? Sebab ianya digantung di kelambu Ka'bah, di samping ianya ditulis dengan tinta emas. Dakwat emas lah maksudnya, dan itu saja poin yang penting dalam kurungan itu ialah
nama orang yang menyatakan pendapat mereka, iaitu ya itulah dia Ahmad ya bin Abdul Rabbah dan juga kawannya ya. Okey. Itu tidak penting sangat, yang penting poinnya sahaja. Okey, yang kedua pula ya, angkara ba'dul mustasyriqaini ya. Jadi sebahagian ya sastrawan pula ya tidak bersetuju, angkara ya, tidak bersetuju ya. Begitu juga ya sastrawan barat, wa ba'du udaba ila asril hadir, begitu je ya. Jadi sebahagian sastrawan ya barat dan juga sebahagian sastrawan dan juga terutamanya ya antaranya ialah sastrawan moden ya, mereka tak bersetuju, angkara ya, ta'liquha ala Kaabah ya, mengaitkan kalimah ataupun perkataan mu'alaqat itu dengan Kaabah ya. Maksudnya mereka tidak bersetuju dengan pendapat yang pertama ya. Mereka kata mu'alaqat itu tidak ada kena-mengena ya dengan Kaabah tersebut ya. Kenapa? Sebab dia orang kata li'anna haza, kerana perkara ini, maksudnya ya, saya highlightkan sikit kat sini ya. Li'anna haza, kerana perkara ini, maksudnya menggantungkan mu'alaqat itu di kelambu Kaabah ya. Lam yuzkar ya, tidak pernah disebut ya. Lam yuzkar anhu syai' ya, tidak pernah disebut ianya ya, perkara tersebut fi tarihil arabi ya, dalam sejarah orang Arab ya. Fi tarihil arabi ya, saya highlightkan sikit kat situ ya. Fi tarihil arabi ya, dalam sejarah orang Arab. Jadi pendapat yang kedua ni kata tak ada pun ya dalam sejarah orang Arab menceritakan tentang mu'alaqat yang digantung di kelambu Kaabah. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua ni ialah mereka menyanggah pendapat yang pertama sahaja. Okey ya, pendapat yang ketiga pula, kenapa ya dinamakan mu'alaqat, kenapa 7 syair itu dinamakan mu'alaqat ya, kerana ini pendapat yang ketiga, annal muluk ya. Okey, lari sekejap ya. Annal muluk ya, kerana ya raja-raja ya. Okey, kerana raja-raja ni ya, iza istahsana ahaduhum qasidah ya, bila mereka menemui satu qasidah ya, istahsana ahaduhum qasidah ya, bila mereka dipuji ya ataupun menjumpai ya satu qasidah yang sangat baik ya, qala ya, yang mana qasidah tu tentulah ya, syair tu tentulah banyak puji-pujian terhadap dia yang menceritakan tentang benda-benda yang baik, yang cantik, yang indah. Mereka akan kata, raja itu akan berkata, aliku lana hazihi. Okey ya, apa dia kata ya, aliku, gantungkanlah, lana ya, bagi kami, hazihi, maksudnya gantungkanlah ya syair ini, qasidah ini buat kami ya. Okey, itu wasbituha fi ya haizanati, dan letakkan dia ya di dalam ya, wasbituha ya, letakkan dia fi hizanati, di dalam gedungku, maksudnya di dalam rumahku lah ya. Okey, jadi dinamakan mu'alaqat tu kerana kata ataupun permintaan raja tu yang minta digantung ya, daripada perkataan aliku ini ya, gantungkan ya buat kami ya. Jadi memanglah ya, oleh kerana pada masa dulu zaman jahiliah mereka sangat berbangga dengan syair-syair, mereka sangat berminat ya dengan syair. Jadi syair yang cantik itu digantunglah ya di dinding-dinding ya. Okey, yang keempat pula ialah pendapat yang keempat pula mengatakan okey ya, annaha kanat ya, oleh kerana dikata qasidah ataupun syair itu ya, yang dinamakan mu'alaqat itu kerana annaha kanat maktubah, ianya ditulis ala riqa'i mustatilah ya, ianya ditulis atas helaian ya, lembaran helaian yang tidak bersambung lagi ya. Wa kanat tulafu ala audin, kemudian ianya ditampal ya, tulafu ya, kamu tengok perkataan dekat sini ya, tulafu ala audin ya, ditampal ya di atas kayu ya, au hasyabah, samalah kayu ya,
wa tu'allaqu, ya. Okey, ada perkataan alaqa dekat sini, ya. Yang jadi mu'allaqat itu wa tu'allaqu, dan kemudian ianya digantung, ya. Digantung di mana? Alal haimah, ya, di dalam kemah, ya. Kemah yang dia orang dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, ya. Bukanlah kemah yang biasa kita pergi kempen dan sebagainya tu, ya. Kemah yang memang besar, ya. Okey. Sebab sebahagian mereka duduk dalam kemah. Okey, ya. Ba'da an 'aliqat muddatan 'alal Ka'bah, ya. Selepasnya digantung, ya, beberapa lama, ya, dalam tempoh yang lama, ya, di Kaabah. Jadi pendapat yang keempat ni juga ada sedikit, ya, kaitannya dengan Kaabah juga, ya. Okey. Okey, jadi ada 4 pendapat semuanya. Okey, ya, tentang kenapa ya dinamakan mu'allaqat. Kenapa ada 7 syair ataupun qasidah yang mendapat gelaran mu'allaqat, ya, seperti mana yang Ustazah terangkan tadi. Okey. Kita tengok pula subtajuk yang berikutnya. Okey, ya. Tadi kita dah tahu apa pengertian dia, kemudian kita juga dah tahu tentang kenapa dinamakan mu'allaqat, ya. Okey, seterusnya kita tengok, ya, subtajuk yang ketiga, ma tamtazu bihil mu'allaqatus sab'i, ya. Keistimewaan mu'allaqatus sab'i. Okey, jadi keistimewaan yang pertama, ya, Ustazah cuba laju sedikit. Keistimewaan yang pertama ialah tul, ya. Tul ni samalah dengan tawil, ya, maksudnya ialah panjang, ya. Atala syu'ara'ul mu'allaqat hazil qasaidu an ghairiha minal qasaid, ya. Jadi penyair, ya, mu'allaqat ini mereka memanjangkan, ya, atau syu'ara'ul mu'allaqat hazil qasaid, mereka memanjangkan qasidah, ya, mu'allaqat ini, ya, maksudnya lebih panjang berbanding daripada qasidah-qasidah an ghairiha, ya, minal qasaid, berbanding dengan qasidah-qasidah yang lain, ya, seperti mana yang kita bincang tadi, ya. Haisu, ya, kita terus ambil dekat sini, ya. Haisu tatarawihu mu'allaqat, yang mana, ya, mu'allaqat itu mengandungi tatarawihu, maksudnya mengandungi, ya, mengandungi mu'allaqat itu baina, antara berapa tadi, ya, 64, ya, arba' awasituna baitan, ya, dan mi'ah wa hamastashar baitan, ya, mengandungi 64 hingga, ya, 115 baitan, ya, rangkap. Okey, ya. Okey, poinnya ialah tul ataupun tawil. Yang kedua ialah kasratul ibtikar, ya. Okey, ya. Jadi banyak, ya, ibtikar, ya, dia punya keunikan dia, ya, kehebatan dia, ya, bahasa dia, iaitu ibtikaran, ya, kita boleh ringkaskan, ya, kasratul ibtikar. Kat sini poin dia, ya, yang highlight itu. Kemudian kita terus kepada sekejap, ya. Okey, terus kepada ibtikaru lil ma'ani. Okey, ya. Okey, ya. Indah, ya, dari sudut maknanya. Okey, ya. Dan lagi satu ialah wat tashbihat, ya, dan juga perumpamaan, ya, tashbih yang terdapat di dalamnya, ya. Kamu belajar balaghah, kan, tentang tashbih, ya. Ada tu tashbihnya ada berapa, jadi kamu tahulah, ya. Jadi di dalam qasidah itu ada tashbih, ya. Jadi ia menjadi lebih indah, lebih cantiklah, ya, qasidah tersebut, ya. Okey. Ustazah ringkaskan untuk nombor 2 tu. Kemudian nombor 3, keistimewaan yang ketiga ialah ta'addadul mawdu'at wal aghrad, ya. Mengandungi banyak maudhu', tajuk, wal aghrad, dan tema. Maksudnya dalam mu'allaqat itu, ya, dia mengandungi beberapa tema, beberapa tajuk. Mungkin daripada rangkap 1 hingga rangkap 10, okey, ya, menyentuh tentang satu aspek. Kemudian daripada rangkap yang ke-11 hingga rangkap yang ke-20, aspek yang lain pula, ya. Mungkin rangkap 1 hingga 10 cerita tentang penyair dengan keluarganya. Kemudian rangkap 11 hingga rangkap ke-20 mungkin tentang pengembaraannya
dan begitulah seterusnya. Jadi ada banyak tema seperti mana yang kita bincang sebelum ni. Antara tema-tema syair jahili ialah puji-pujian, al-fah ya, al-madahu ya, al-wasfu ya. Ada banyak ya yang boleh rujuk ya tajuk yang sebelum ni. Okey ya. Jadi dia punya huraiannya ialah tatadammanu mu'alaqat aghradan muta'addidah. Ya. Jadi dikata mu'alaqat mengandungi aghradan muta'addidah, berbagai-bagai tema ya. Okey. Sampai situ je kita ringkaskan saja ya. Di bawah tu lebih kurang sama je ya perkataan qasaidun mutanawwi'atul aghrad ya. Seolah-olahnya dia satu qasidah yang mengandungi berbagai-bagai tema sama ya dengan atas ni tadi ya. Jadi kita ambil atas saja. Okey, kemudian yang keempat ya, keistimewaan yang keempat ialah mu'alaqat ini merupakan ya, dia kata mu'alaqat ini ialah a'zamu wa ajwadu ya maqalat ya. Okey, kita tengok sambungan dia. Anha a'zamu wa ajwadu maqalat Arab ya. Dia merupakan yang a'zam wa ajwad ni maksudnya paling hebat ya. Senang terjemahnya ialah ianya merupakan hasil karya Arab yang teragung. Okey ya. Sebab itulah dia tu diberi satu gelaran iaitu mu'alaqat ya, sebab dia merupakan satu hasil karya yang agung, yang hebat ya, yang panjang, yang mendetail ya, tentang sesuatu cerita yang hendak disampaikan. Okey. Okey, jadi ada 4 ya keistimewaan mu'alaqat itu tadi ya. Kita tengok pula subtajuk ya yang seterusnya ya, subtajuk yang keempat ya. Apa dia tu? Subtajuk yang keempat ad-dalil ya ala anna mu'alaqat a'zamu wa ajwadu ma qalatu Arab ya. Okey, ada satu perkataan ni dekat sini ya, tertinggal ni, mungkin typing error pada kitab ni ya. Jadi rasanya kitab kamu pun mungkin tertinggal jugalah perkataan ni ya. Maqalatul al-arabi ya, tolong tambah perkataan al-arabi. Saya tak boleh ni ya, besar tulisan. Okey ya, tambah dekat sini perkataan al-arabi ya, orang Arab ya. Sebab dia kata ad-dalilu ala anna al-mu'alaqat a'zamu wa ajwadu maqalatul Arab ya. Bukti yang menunjukkan bahawa mu'alaqat itu adalah merupakan hasil karya Arab yang teragung ya. Selalu seolah ditanya apakah bukti yang menyatakan apakah bukti yang menunjukkan bahawa mu'alaqat itu adalah hasil karya Arab yang teragung. Jadi jawapannya ada 3 yang di bawah ni. Pertama, ashabul mu'alaqat hum ahlul fasahah wal bayan ya. Semua ashabul mu'alaqat, semua pengarang ya. Ashabu ni bukan maksudnya sahabat, maksudnya ialah pengarang ya. Ashabul mu'alaqat, pengarang mu'alaqat, mereka tu yang ada 7 ya. Jadi maksudnya 7 orang tu hum ahlul fasahah wal bayan, merupakan pakar bahasa ya. Okey. Dan yang kedua, pakar bahasa dan pakar sastra lah ya. Okey, yang kedua pula annaha kanat tu'allaku ba'da an tunshadu fisuq ya. Dan ianya digantung ya. Ini mengikut pendapat yang pertama tadilah kan ya. Ianya digantung ya. Maksudnya mendapat tempat ya di sisi Kaabah ya. Ba'da an tunshada fisuq ya, selepas ianya didendangkan ya, dideklamasikan di karnival ya. Jadi kamu kena bayangkan bahawa ini adalah zaman jahiliyah yang mana ya Kaabah itu ya pada ketika itu dikelilingi oleh patung berhala ya, termasuklah Lata dan Uzza ya. Dan aktiviti mereka ialah ya antaranya mendeklamasikan sajak, dan sajak-sajak yang terpilih itulah yang mereka letakkan di kelambu Kaabah. Berbanding dengan zaman Islam ya, kita menggantung ya kelambu Kaabah itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Ini kita bincang tentang zaman jahili ya, zaman jahiliyah. Okey, Ustazah ulang balik semula. Poin yang kedua ya, mu'alaqat itu dikatakan adalah hasil karya Arab yang teragung kerana annaha kanat tu'allaqu ba'da an tunshada fisuq ya, kerana ianya digantung setelah ianya dideklamasikan ya
di karnival. Maksudnya semua orang dengar, ya, semua orang kata itu adalah hasil yang hebat, ya, barulah ianya digantung, ya. Wa yastahsinuha an-nuqadu min ahlu, kita tengok, ya, min ahlul fasaha wal bayan, ya, dan ianya telah dinilai, ya, wa yastahsinuha, ya, telah dinilai oleh an-nuqad, ya, para pengkritik, maksudnya yang min ahli, ya, yang terdiri daripada al-fasahah wal bayan, yang terdiri daripada pakar-pakar bahasa dan pakar sastra, ya. Wa yashhadu laha bil jaudah, ya, okay, ini tidak penting sangatlah. Wa yashhadu laha bil jaudah ni maksudnya ialah ianya disaksikan, maksudnya ianya memang dibuktikan, ya, dari sudut kehebatannya, ya, disaksikan dan dibuktikan, ya, tentang kehebatan mu'allaqat itu tadi, ya, qasidah itu tadilah, ya. Okey, yang ketiga, annaha musawwaratul hayatil ijtimaiyatil arabiyati kulliha. Okey, ya. Dan yang ketiga, ya, kenapa dikatakan mu'allaqat tu tadi, ya, iaitu 7 qasidah ataupun syair ini dinamakan mu'allaqat, ya. Kenapa ia dianggap sebagai hasil karya Arab yang teragung? Kerana annaha musawwirah, kerana ianya merupakan satu gambaran, ya, lil hayatil ijtimaiyatil arabiyyah kulliha, taswiran sadikan, kerana ianya menggambarkan tentang kehidupan, keseluruhan, ya, kehidupan masyarakat Arab, ya, taswiran sadikan kulliha, ya, keseluruhannya, corak kehidupan masyarakat Arab itu, ya, menggambarkan taswiran sadikan, dengan satu gambaran yang benar-benar sadiqan, yang tepat. Okey, ya. Jadi itulah 3, ya, bukti yang menunjukkan bahawa mu'allaqat itu merupakan hasil karya Arab yang teragung. Okey, ya. Kita tengok sikit saja lagi. Sekejap. Okey, ya. Dan yang terakhir, ya, tajuk yang terakhir, ya, ialah Ashabul Mu'allaqatus Sab'i. Pengarang-pengarang mu'allaqat yang 7 ni, ataupun pengarang-pengarang bagi 7 mu'allaqat yang ada ni. Okey, ya. Antaranya yang pertama, ini nama-nama, ya, nama-nama penyair itu sahaja, ya. Yang pertama ialah Imrul Qais, ya. Yang kedua dekat sini, ya. Kita boleh saya catat sikit tadi. Ini yang kedua pula Tarfah bin Abid, ya. Okey. Yang ketiga di bawahnya ada Antarah bin Shaddad, ya. Seterusnya, okey, dah berapa dah? Yang pertama tadi Imrul Qais, ya, Tarfah bin Abid, Antarah bin Shaddad, ya. Yang keempat Zuhair bin Abi Sulma. Okey, yang kelima Haris bin Hilzah. Yang keenam, ya, Amru bin Kalsum, ya. Dan yang ketujuh ialah Labib bin Rabi'ah. Jadi ada 7 penyair hebat yang telah berjaya menghasilkan satu hasil karya yang dianggap agung oleh masyarakat Arab, dan 7 hasil karya itu disebut diberi gelaran mu'allaqat, ya. Okey, jadi Ustazah harap kamu faham, ya. Untuk pengetahuan kamu, ya, tajuk ni sebenarnya dah banyak masuk, ya, pada dalam peperiksaan SMA pada tahun lepas, ya. Tapi walau bagaimanapun Ustazah ajar juga. Penekanannya kurang sedikit, tapi Ustazah tetap harap kamu mengambil terjemahan, ya, dan menyalin terjemahan tersebut di dalam buku kitab yang kamu dah beli itulah, ya. Okey, sampai di situ saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.